datang. Berapa orang kalian ni? $25. Ingat tak? Kelas ni 26 itu. 26, baru ada 22. Mana yang lain? Mana yang lain? Mana yang lain? Okay, kita mula je dulu takut habis masa pula. So, tolong keluarkan soalan semalam tajuk reproduction. Objektif kan? Objektif reproduction. Dah jawab kan semua? Dah. Okay, nampak ke? Nampak. Okay, so madam nak seorang nanti panggil nama kawan sambung-sambung Kita start dengan Syukri Fitri. Soalan nombor 1. Syukri. Syukri? Dengar tak? Semua dengar tak madam tengah cakap ni? Dengar. Apa jawapan? Jawapan number 1. This structure is the site of sperm production. So apa jawapan dia, Syukri? Syukri? Ya, madam. Dengar pun. Jawapan number 1. What is your answer? B. Seminiferous tubules. Seminiferous tubule. So seminiferous tubule ni ada kat mana? Ada kat mana? Testis. Testis. Okay, so dia adalah male reproductive organs. Okay, dalam testis ada seminiferous tubule kalau kita cross section kan. Dan itu adalah site of sperm production. Okay, panggil nama kawan lain. Jawab soalan number 2. Daniel Ikhwan. Daniel. Ya, madam. Soalan number 2. Spermatogonium cell. Spermatogonium cell. So this cell eventually becomes spermatozoa. Jawapannya adalah spermatogonium. Sertoli cell tu apa? Sertoli cell tu apa? Yang bagi nutrien tu kan ada. Yang bagi nutrien. Okay, sertoli cell tu yang bagi nutrien, dia located dekat dalam ke dekat luar daripada seminiferous tubule? Okay. Madam tak bawa tab. So ini adalah awak punya seminiferous tubule dan ini adalah sertoli cell. Dekat dalam seminiferous tubule, dia akan bagi nutrien kepada kita punya sel untuk jadi sperm lah huduhnya. Okay. So sertoli cell ni duduk kat dalam seminiferous tubule. Ada satu lagi sel yang duduk kat luar ni. Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama sel yang duduk kat luar? Ada 2 jenis sel je kita belajar. Awak ingat tak?
Leydig cell. Yes, Leydig cell. Kita belajar Sertoli cell dengan Leydig cell je untuk Smil. Okay. So function Leydig cell adalah untuk siapa jawab soalan tadi sebenarnya? Soalan nombor 2 ni, siapa nama? Daniel madam, saya. Daniel. Daniel Ikhwan. So soalan medium adalah kita ada 2 jenis sel je kan Daniel? Ya, Betul. So Sertoli cell function dia apa? bagi nutrien. Bagi nutrient. So dia duduk dalam seminiferous tubule ke kat luar? Luar Ha. kan madam. Ya tak? Medium baru lukis. Penat medium lukis walaupun huduh. Dalam. Sertoli kat dalam. Kat luar tu Leydig cell. L untuk luar. Okay, medium dah pernah sebut benda tu. Ada 2 je. Kita ada Leydig cell dengan Sertoli cell je. Untuk bahagian melanin. Okay. So kat sini dia cakap sel yang menjadi spermatozoa. So sel yang menjadi spermatozoa adalah spermatogonium cell. Iaitu sel sebelum dia jadi spermatocyte dan so on lah. Okay. So Daniel panggil nama kawan. Jannah. Jannah. Madam. Ya. Nak tanya, madam suruh jawab soalan ni ke soalan mana semalam? Sebab MCQ semalam soalan lain kan? Dia tak bagi ke soalan ni semalam? Tak. Kat Medium GC. Tak, Madam bagi soalan chapter 1, 2. 1-2? Ha. 1-2? MCQ Satu je ke test. madam bagi? Madam tak bagi ni sekali. Tak. Okay, tak apa. Kita jawab Madam. sama-sama. Tak ada masalah. Okay, boleh. Soalan ni chapter 9 senang je ni. Boleh? Boleh lah kan? Boleh jawab tu boleh lah tu. Okay, so this cell secret testosterone. Sel mana yang secret testosterone? Siapa tadi? Jannah. Ya, saya. Menguji, biar kita uji sikit kan. Boleh jawab lah on the spot. So, sel apa yang secret testosterone? Leydig cells. Yes, Leydig cell. Okay, Leydig cell akan secret testosterone. Okay, sel apa yang acts, sel apa yang acts on Leydig cell ni untuk menyuruh dia secret testosterone? Jannah. LH. Yes, Madam dah kaitkan L, Leydig cell dengan LH dengan luar. So, tolong ingat benda tu Okay, so panggil nama lain? Alia kot. Alia. Alia, soalan number 4. Ya, madam. Soalan number 4. Yang dishormon tu ke? Yes. Jawapan dia LH. Yes, this hormone stimulate Leydig cell untuk secret testosterone. Madam dah tanya tadi kan. So LH akan stimulate Leydig cell untuk secret testosterone. GnRH buat apa? GnRH buat apa? Stimulates the anterior pituitary gland Untuk untuk secret FSH, dengan LH. yes. Okay. So GnRH akan siapa yang secret GnRH? Hypothalamus. Yes, hypothalamus. Very good. Okay. So kita tahu hypothalamus. Hudur sikit madam tak ada pensel. Okay. So hypothalamus ni akan secret GnRH. Okay. GnRH. Okay. Lepas tu dia akan stimulate anterior pituitary gland untuk secret 2 jenis hormon iaitu FSH dengan LH. Okay, so FSH ni akan acts on Sertoli cell. LH sebab dia L, so dia akan acts on Leydig cell, which is dekat luar. L dekat luar daripada seminiferous tubule. So kalau ingat Sertoli cell ni function dia adalah untuk provide nutrients. Okay, so bila provide nutrients ni automatically dia function untuk spermatogenesis. Manakala kita punya Leydig cell ni pula dia akan secret testosterone. Automatic testosterone ni function dia pergi kepada spermatogonium jugalah. Okay, selain daripada tu apa lagi function Sertoli cell? Siapa ingat? Apa function Sertoli cell?
Apa function Satori cell? Apa function Satori cell? Sekali lagi. Provide nutrient. Inhibit. Inhibit. Secrets Inhibit. inhibit. Dia tu bukan kira macam function sangat, tapi dia buat benda tu apabila testosteron ataupun dia dah capai dia punya level untuk spermatogenesis. Okay, sperm production dah cukup. So dia akan secret inhibin untuk hantar negative feedback. So dia akan slow down the production of GnRH dengan LH lah. Okay, jelas Faham So panggil nama lain? Soalan seterusnya. Cepat. Siapa tadi? Awak dengar saya jelas ke tak? Kenapa lambat sangat awak respon Jelas, madam. Jelas kan? Tolong respon laju sikit. Rasa cakap seorang-seorang. Cepat. Siapa tadi jawab soalan 4? Jannah Itu bukan. Madam suruh panggil nama untuk nombor 5. Alia terkeluar, madam. Alia ke tadi? So madam pilih orang lain pula J Harish, number 5. D, madam. Secondary oocyte, estrogen, and progesterone. So what is produced by the ovaries, secondary oocyte, estrogen dan juga progesterone lah. 3 benda tu lah. Insulin bukan diproduce kat sana, kat pancreas. So cortisol pun tak ada dalam darah. And then tertiary oocyte tak pernah wujud sampai secondary je dah matured. And then insulin pun bukan. So jawapan dia adalah D. Okay, J panggil nama lain. Untuk soalan number 6. Anjali, madam. Litanjali. Litanjali. Yes, madam. Yes, number 6. C. Fallopian C. tube. The site of fertilization adalah dekat fallopian tube. So urethra bukan, urethra adalah salu untuk keluarkan urine. Ovaries bukan, ovaries produce ni lah benda-benda ni, tertiary, secondary oocyte, estrogen and progesterone. Dan berlakunya ovarian cycle, fertilization berlaku dekat fallopian tube. So that sperm akan swim towards the secondary oocyte and fertilize at the fallopian tube. Okay, so Litanjali panggil nama lain. Aishwarya. Aishwarya, number 7. Cervix. Hmm? Cervix. Tu jawab. So number 7 soalan dia adalah, this is the portion of the uterus that opens in the vagina. So jawapan dia adalah cervix. Okay, bukan inguinal canal, bukan uterine tube dan bukan urethra lah. So jawapan dia adalah cervix. Okay, next panggil nama lain. Nur Syahira. Syahira, Madam. number 8. Number 8. C. Baca. Baca sekali soalan tu. NRH hormone secreted by the hypothalamus control the ovarian and uterine cycle. Okay, yes. So GnRH yang disekret oleh hypothalamus yang akan control both cycle. Kalau jawab FSH hormone secreted by Enter3, betul. Tapi bukan dia dua-dua control ovarian dengan uterine. FSH mungkin boleh control part ovarian sahaja, iaitu follicle development. So tak cukup lah kat sana. LH pun sama, dia hanya control ovarian bahagian ovulation sahaja, bukan dari awal. Dan HGH ni tak ada lah. Okay, so bukan. So jawapan dia adalah C. Panggil nama lain? Aina. 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 Madam, Aina biasa internet je. Okay, panggil nama orang lain. Cepat. Cepat ni, mana yang lain ni? Panggil nama lain lah, jangan panggil nama Aina. Aina tak ada.
Awak dengar ke tak ni saya cakap ni? Nurha. Ha? Nurha. Saya. Nurha. This figures of ovulation. Number 9. 9 LH. belum lagi. N, number 9 tak lagi. This hormone promotes Okay. spermatogenesis. This hormone promotes spermatogenesis. B. Testosterone. Testosterone. Okay, so relaxin. Relaxin adalah sejenis hormon yang ada waktu seorang ibu nak bersalin. So relaxin hormon ni akan berselang-seli dengan oxytocin. Sebab tu contraction dia ada gap between each contraction. So bila contraction dia contract, okay, so ada masa akan relaxin ni menenangkan dia ataupun dia smoothkan the masa supaya ada gap antara each contraction berlaku lah. Dah tak ada dalam buku awak sekarang, tapi dulu kita ada belajar pasal relaxin hormon ni. Inhibin pula untuk, tadi madam dah cakap, untuk negative feedback apabila spermatogenesis dah capai dia punya degree of spermatogenesis. So tak perlu dah undergo spermatogenesis lagi. Dan estrogen function dia untuk apa? Estrogen. Estrogen tu dia. Ya Allah, tak apa. Maintain intimacy. Estrogen. Estrogen untuk repair the endometrium wall, progesterone untuk maintain the endometrium wall. Okay, so basically estrogen dan progesterone dua-dua untuk maintain dan repair the endometrium wall. Okay, soalan seterusnya, this hormone triggers ovulation. Hormon apa? LH. LH lah kan, benda simple kan. So this secreted by corpus luteum after ovulation. So lepas habis je ovulation, kita punya follicle dah empty. So the empty follicle akan develop menjadi corpus luteum. Okay. Apa yang corpus luteum secret after that? Progesterone. 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 Okay. So progesterone. And then which of the progesterone ni akan disekret oleh corpus luteum untuk maintain the endometrium wall. Okay. And then kenapa corpus luteum ni secret untuk maintain endometrium wall? Tapi kalau tak berlaku fertilization, corpus luteum kita akan degenerate. Madam dah pernah cerita kan? Okay, corpus luteum akan degenerate. Awak ni dah belajar ke belum? Pregnancy. Kelas awak ni. Dah. Okay. Alright. So this secreted by corpus luteum after ovulation. So kalau ingat lagi, corpus luteum ni akan degenerate kalau tak berlaku fertilization. Tapi kalau berlaku fertilization, corpus luteum kita tak akan degenerate terus. Okay, selama 3 bulan corpus luteum ni akan maintain by siapa? By apa? By apa? By apa? By apa? Endometrium. Penat madam ajar rasanya. Ada something yang akan maintain the corpus luteum if fertilization occur. Hormon apa yang maintain the corpus luteum? To make sure HCG akan maintain the corpus luteum to make sure corpus luteum boleh secret progesterone untuk maintain endometrium wall. Siapa yang secret HCG ni? Placenta. Developing placenta. Okay, sebab waktu ni placenta tengah develop lagi, so dia akan secret a lot ataupun a big amount of HCG lah. Tapi once the placenta fully develop, what happen is dia tak akan secret HCG dah. So corpus luteum kita akan degenerate. So what happen? Apa berlaku dengan progesterone? High concentration. Apa dia? Dia akan high concentration.
Kenapa pula? Soalan medium adalah placenta secrete HCG untuk maintain corpus luteum. Tapi lepas 3 bulan placenta dah fully develop, placenta tak akan secrete lagi HCG. So corpus luteum kita akan degenerate. Should be progesterone akan decrease tapi tak. Siapa yang akan secrete progesterone masa ni? Untuk maintain wall. Placenta. Fully developed placenta pula akan ambil alih kerja corpus luteum untuk secrete lot of progesterone. Okay. So which of the following is found within the unfertilized matured embryo sac of a flowering plant? Unfertilized matured embryo sac. Matured embryo sac. So apa ada dalam tu? Egg. Ada egg lah. Kita ada 8 jenis sel dalam tu. Salah satunya adalah egg. Okay, kalau kita sebut endosperm salah sebab dia belum fertilized. Kalau dah fertilized, yes, kita akan jumpa endosperm dalam matured embryo sac. Okay, kalau fruit pun salah sebab kita punya ovule yang akan, ovary tu akan menjadi fruit. Okay, microspore mother cell pula adalah sel sebelum apa? Undergo mitosis dan meiosis lah. Kita panggil microspore mother cell. Itu untuk male ke female microspore mother cell? Female. Female. Ha? Female. Female? Micro kecil lah. Male. Sudah. Awak jangan main-main. Micro tu kecil. So macam human juga, sperm lagi kecil pada ovum kan, lagi daripada secondary oocyte. Sama juga untuk plant, microspore kecil. Micro lagi kecil daripada megaspore. Okay, so which of the following describes a stamen? So stamen ni male part ke female part? Male. Ada perkataan man kat belakang tu. So dia adalah male part. So apa yang pasal male ni? Composed of stigma, style dengan ovary. Ni female ke male part ni? Female. Female. So apa nama female? Carpels. Betul? Carpel consists of stigma, style dengan ovary. Carpel. C-E-R-P-E-L. Okay. So male gametophyte matures dekat stamen. Betul ke? Betul ke? Salah. Salah. So microspores produce here. Betul? Betul. Betul. Kat mana tu? Dalam apa? Stamen includes what? Enter filament. Enter. Yes, enter dengan filament. So microspore dijumpa kat mana? Enter ke filament? Enter. Enter. So kalau kita cross section the enter, kita dapat jumpa 4 microsporangium. Okay. And then dalam tu ada microspores. A lot of microspores. Okay. Microsporocyte dulu. Okay. So next, what are the common features in gamete, spore dengan gametophyte generation? Common. Apa yang sama antara tiga-tiga ni? Semuanya adalah Haploid. Spores haploid, gametophyte pun haploid. Gametes of course lah haploid. Okay. So which of the following undergoes meiosis in the development of pollen grain? Yang mana antara berikut undergo meiosis in the development of pollen grain? Yang mana? Microspore. Mana? Microspore je. Microspore mother cell. Beza microspore dengan microspore mother cell. Microspore mother cell tu sebelum dia meiosis. Yes, nama lain dia adalah? Megasporocyte. Nama lain dia adalah? Sporocyte. Microsporocyte, nama lain dia adalah microspore mother cell. Jangan tertukar. Lepas microsporocyte ataupun microspore mother cell undergo meiosis, baru dia jadi microspore. Okay. Sama juga dengan megaspore mother cell, nama lain dia adalah megasporocyte. After undergo meiosis, barulah jadi megaspore. Okay, kena tengok betul lah benda tu. How many nucleus are present in the embryo sac before fertilization? Ada banyak mana? 8. Okay. Which of the following statement is true about the megasporocyte? 8 ni include what Lupa nanya. Apa 8 tu? Siapa boleh sebut? Synergic cell, egg cell.
Okay. Antipodal cell. Synergic cell ada berapa? 2. 2 lagi. Egg cell. Egg cell ada berapa? 1. 1 dah 3 lagi. Antipodal ada berapa? 3. 3. Polynuclei ada? 2. 2. Tu lakukan lah. So 2 male gametes akan enter the embryo sac. Betul? Berlaku double fertilization sebab ada 2 male gamete yang masuk. So the first fertilization berlaku between male gametes dengan apa? Egg. Egg. Menjadi apa? Diploid. Endosperm. Diploid. Megaspore. Tak ada dah megaspore kat sini. Dah jadi sel dah. Male female gametes dah. Jadi diploid zygote. Diploid zygote. Satu lagi male gamete akan fertilize dengan another apa? Male gamete kedua akan polynuclei. So ada 3 kat sini. Polynuclei ada 2, male gamete 1. So dia akan jadi apa? Diploid endosperm. Triploid endosperm. Apa fungsi triploid endosperm ni? Apa function dia? Food storing. Food storage. Yes, dia Tissue. supply nutrients ataupun food storage untuk zygote tu membesar lah. Okay, so which of the following statements is true about the megasporocyte? Mana? Apa yang betul pasal megasporocyte? Apa nama lain megasporocyte tadi Madam cakap? Megasporoidal cells. Okay, alright. So dia juga apa? Dia akan menjalani meiosis Dia akan jalankan meiosis jadi apa? di megaspores. Megaspore. So number 1, it undergo meiosis to produce 3 haploid cell. Betul ke salah? Salah. Salah. Okay. Number 2, it is a diploid cell located within an ovule. Betul ke salah? Betul. 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 Dia masih diploid sebab dia belum undergo meiosis. Okay. Tapi tengok soalan seterusnya. It divides mitotically to form a male gametophyte. Betul ke salah? Salah. Salah sebab dia mega. Mega means untuk female gametophyte atau female gamete. It plays an important role in cross pollination. Salah jugalah. Okay. So pollination yang berlaku biasanya within the same flowering plant lah. Maksudnya daripada enter dia sendiri pergi kepada stigma dia. Dia akan pass the pollen grain macam tu. Okay. So which of the following represents the correct sequence of events in embryonic development? So embryonic development, Madam dah ajar itu. So yang mana dulu berlaku? Cleavage kan? Betul tak? So kita akan cross terus D. And then after cleavage yang mana? Morula. 32 cell. Lepas morula? Blastula ataupun blastocyst iaitu more than 100 cell. Lepas tu barulah gastrulation berlaku iaitu gastrula dan proses neurulation berlaku untuk menghasilkan neurula. So jawapan dia adalah A. Okay, jelas semua? Jelas, Madam. Jelas. Okay, so sekarang kita pergi soalan yang awak dapat semalam. Soalan ni ke? Ya, Madam. Ya, Madam. Betul? Soalan ni kan? Okay. So, Madam akan bagi jawapan. Madam explain jelas sebab kalau tunggu awak macam lama pula kan. So, soalan pertama, the diagram shows the ultrastructure of a typical animal cell which structure synthesize and transport lipid. So, sebelum kita pergi kepada jawapan, bagi tahu Madam, A ni apa? Lysozyme. Itu apa? Lysozyme. Ni apa ni? Lysosome. Ada apa function lysosome? Ada apa dalam lysosome? Ada lysosome. Ada lysozyme ataupun ada hydrolytic enzyme. Okay. Yang proses untuk digest lah benda-benda yang obese ke apa. Okay. So B ni apa B? B tunjuk apa tu? Just like
Tengok betul. B tunjuk kat apa tu? Ribosome. Dia tunjuk dekat Ribosome. ribosome. So what is the function of ribosome dekat endoplasmic reticulum? Sintesis protein. Dia sintesis protein, dia site untuk storage protein juga. Okay. Dan dia juga proses protein yang dihasilkan. So apa ni C? Jasad Golgi. Golgi? Golgi tak interconnected macam tu. Ni Golgi. Betul tak? Smooth endoplasma. Yes, smooth endoplasmic reticulum. D ni apa? Mitochondria. 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 Okay, so jawapan dia apa? Yang mana satu sintesais dengan transport lipid? C. C. Okay, yang C ni fokus dia kepada lipid, manakala B untuk rough endoplasmic reticulum akan fokus kepada protein. Okay, D ni pula of course lah fokus kepada energy. Okay, some features of the cell are listed. Cytoplasm, cell surface membrane dengan ribosome. Which features are found in both animal dengan prokaryotic cell? Cytoplasm ada tak kat animal dengan pro? Ada. Ada. Ada, okay. So, cell surface membrane? Ada. Ada juga. Okay. So, ribosome? Ada juga. Ada. So, jawapan dia adalah A. A lah. 1, 2 dan 3. Okay. So, soalan seterusnya. Which size of ribosomes is found in chloroplast? C. Kenapa 70. C? Awak akan jawab 80 sebab awak fikir dia adalah eukaryotik. Dalam eukaryotik cell, betul? Tapi jawapan dia adalah B. Okay, 70S. Sebab dia adalah organelle. So dalam organelle ni kecil je ribosome yang ada iaitu 70S. Mitochondria pun akan hanya ada 70S of ribosome punya size. Tapi luar organelles ni akan ada 80S lah sebab di dalam sel eukaryotik. Okay, so basically size of ribosome dalam chloroplast dengan mitochondria ni lebih kurang sama size dalam prokaryotes. Okay, tapi dia tanya ribosome dalam organelle. So 70 jawapannya. Jelas Jelas. Faham Jelas. In which of the organelles is ATP synthesized? Chloroplast ke, Golgi body ke, mitochondria ke? Mitochondria. Mitochondria. Mitochondrion. Mitochondria. Mitochondrion. Okay, dia synthesize ATP. So which row about alpha glucose dengan beta glucose is incorrect? It is correct. Mana? Mana satu? Mana? Saya jawab B. Kenapa jawab B? Okay. Siapa jawab B? Siapa nama? Siapa nama tadi? Kenapa jawab B? Saya pun tak pasti. Sudah, tak pasti. Yang lain tak jawab? Saya jawab C. Jawab apa? Tahu betul ke tak C? C. C. Okay, lagi jawapan lain? Saya jawab A. Saya jawab A. A. Okay. Macam banyak bunyi A kan. Kita tengok kenapa. So dia kata which row adalah correct about alpha dengan beta glucose. So dia nak cakap pasal alpha dengan beta sekarang. Tapi kriteria yang ditengok adalah benda lain. So dia tanya carbon atom on which the OH position is different. Maksudnya soalan ni dia cakap carbon atom di mana OH position adalah different. Carbon atom number 1 ke number 4 yang membezakan alpha glucose dengan beta glucose? Satu. Satu. Betul tak? Satu. So kalau awak ingat mana shape lah? Hexagon. Mana entah hexagon? Alah, tak ada. Tak apalah. Okay. So let's say macam ni kan. Betul tak?
Betul. Hudurlah sikit. Madam tak boleh ni. Okay, so kita tahu ada OH dengan H. Itu perbezaan antara alpha dengan beta. Dan madam selalu ingat adalah H dia kat mana. Okay, so madam terus letak H dia kat bawah sebab B untuk bawah lah madam rasa. Tapi H, bukan OH. Biasanya kita sebut pasal OH. Kita tak sebut pasal H, tapi cara nak ingat madam ingat H lah kat bawah. So dia akan jadi repeated lah kat sini, H dengan H. Tak? Betul? Betul tak? Betul. 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 So H medium untuk beta adalah dekat bawah. Okay? Faham? Faham. Okay. Dia bukan repeated dekat sini OH. Okay. Yang Faham. repeated sini OH dengan OH. Okay. So yang alpha ni repeated. So basically yang berbeza location OH dia adalah number 1 lah. Carbon number 1 lah. Okay. So kena ingat lah orang tahu numbering ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik yang atas ni. Okay, faham? So carbon number 1 yang beza dia punya OH position. So cellulose contain both molecules. Yes No. or no? No. 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 Cellulose tu apa? Polysaccharide. Polysaccharide. So polysaccharide ada berapa jenis yang awak belajar? 3. Starch, Apa dia? glycogen, glucose. Starch, glycogen, Starch, glycogen dengan cellulose. cellulose. Okay, so starch dengan glycogen monomer dia adalah Alpha glucose. Alpha. glucose. So cellulose dia punya monomers adalah Beta glucose. beta glucose. Beta glucose. Okay, so untuk starch kita ada 2 jenis starch, iaitu amylose dengan amylopectin. Okay, ada amylose dengan amylopectin. Okay, so beza amylose dengan amylopectin, amylose ni tak ada branch tapi amylopectin ada branch. So bond dia ataupun dia punya glycosidic linkage ada 1,4 dengan 1,6. Tu kena ingat lah. Tapi untuk cellulose dia ada branch dan dia punya monomer pun berbeza. Dia tak involve langsung alpha glucose. Dia hanya ada beta glucose sebagai monomer. So jawapan dia cellulose contain both molecule. Adakah cellulose ada alpha dengan beta? Jawapan dia no. Sebab dia hanya ada beta. So jawapan dia adalah A. Okay, jawapan dia adalah A. Okay. And then number 6, some of the molecules found in animal tissue are grouped into 3 lists. Okay. So jawapan dia adalah D. Kenapa jawapan dia adalah D? Siapa tak faham soalan ni? Madam tanya siap-siap. Siapa tak faham soalan ni? Saya. Okay, so soalan ni dia maksud dia tanya, dia bagi dah ni kan. Yang confuse ni sebab dia bagi apa nama ni? Okay, pilihan tu ABC juga. Biasa orang bagi 1, 2, 3 kan. Okay, so dia ada pilihan 1, 2, 3 ataupun ABC kecil ni. So dia bagi setiap satu ni ada 4 jenis molecules. Okay, dia tanya grup mana satu, A atau B atau C, yang ada lebih dari 2 molecules yang ada nitrogen. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Kurang faham madam. Kita setiap satu grup ni grup A, grup B, grup C ni. Faham? Ada 3 list grup A, B, C. Faham? Faham. Faham? Antara 3 list ni dia tanya list yang mana ada molekul lebih dari 1 molekul yang ada nitrogen atom. Faham? Tak faham tak? Faham? Tak. Biar madam bagi contoh paling senang level budak tadika sikit kan. Okay, so 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. 1, 3, 3, 8. Antara A, B dengan C, yang mana ada lebih dari 3 nombor ganjil?
Yang mana? B. Dengan C. B dengan C. Faham tak maksud Zenda? Ada lebih dari 3 nombor ganjil. A ni ada tapi ada 2 je. So kita tak boleh pilih A. So soalan ni sama macam ni. Antara 3 list ni yang mana ada lebih dari 2 yang ada nitrogen. Nitrogen atoms. So sekarang ni kita tengok glukos. Apakah molekul untuk glukos? Apakah dia punya ni? C6 H12O6. Betul tak? Betul. Ada nitrogen ke dalam tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kita pangkah, okay? Kolesterol dengan triglyceride adalah lipids. Ada nitrogen tak dalam lipids? Tak ada. Tak Tak ada. Water H2O. Ada nitrogen tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So of course medium akan pangkah lah semua yang ada A dan jawapan dia tinggal D sahaja. Faham tak macam mana nak jawab? Faham? Okay, itu kalau obvious sangat. Dan soalan untuk PSPM, answer scheme atau pilihan jawapan dekat ABCD ni sama. Number 1, 1 and 2. Number 2, nanti Meda akan bagi list tu. Maksudnya jawapan tu tak beza. Pilihan jawapan kalau macam ni, aneka gabungan atau aneka pilihan, pilihan untuk ABC tu sama semua soalan. Kalau A1 and 2, semua A1 and 2. B, 2 and 3. Macam tu. So, bila soalan-soalan macam tu, yang mana awak confirm salah, awak pangkah terus. So, tinggallah jawapan yang betul. Itu salah satu cara mudah nak jawab bila awak confused. Okay? Faham tak? Faham tak? Faham. Okay. So kat sini kita dah potong tapi kita tengok jugalah yang lain. Kalau glycogen adalah karbohidrat, tak ada nitrogen kan? Ada ke? Tak ada. Okay. Tapi untuk antibody adalah sejenis protein. Protein dibuat daripada amino acid dan ada nitrogen. Betul? So dapatlah. Adalah kan? Okay. Adenine pula adalah purine ke pyrimidine adenine? Tadi Madam ajar. Ada ke Madam ajar tadi? Tak ada. Purine ke pyrimidine? Adenine, purine ke pyrimidine? Purine. Purine. Betul. Adenine adalah purine. Dan dia ada nitrogen. Okay, dia adalah nitrogenous base. So ada nitrogen lah. Okay, phospholipid tak ada. So kat sini dah lebih. Dah ada 2. Dia tanya 1 or more. Sudah 1 atau more? Ada. Betul. Dan hemoglobin dengan mRNA pun ada nitrogen. So jawapan dia B and C lah. So fahamkan betul-betul soalan sebelum jawab. Jelas? Jelas tak ni? Yes. Okay. So soalan ni jawapan dia adalah, nak jawab apa? Jawab apa? Dia tanya mana yang boleh form peptide bond. So peptide bond boleh di-form, boleh dibentuk melalui 1 and 5. Okay. Iaitu antara ni kalau tak sebelah-sebelah, dua-dua ni boleh undergo condensation dan buang air lah. Okay, jelas antara carboxyl group dengan apa nama ni? Amino. NH2 lah. Okay. Ni adalah R group. Betul tak? Number 6 dengan 3 ni adalah R group. Dia bukan NH2 punya group. Okay, so jawapan dia B. Faham tak? Kenapa Madam cakap tu R group? Faham Dia bukan amino group ni. Ni jenis R group ni. Sebab sorry tak boleh. Dia kena between amino group dengan carboxyl group. Jelas Faham tak ni? Okay. So soalan seterusnya, cell surface membrane structure ni dipanggil flip mosaic. Apakah itu mosaic? So different patterns obtained by moving. Yes or no? No. No lah, sebab itu menunjukkan moving tu kita ada lateral dengan flip flop kan. Itu menunjukkan fluidity, fluid model, bukannya mosaic. Mosaic ni lebih kepada protein-protein yang embedded yang membentuk mosaic lah. So jawapan dia adalah D, the scattering of different protein within phospholipid bilayer. Okay. So the diagram shows two pathway X dengan Y. Which row correctly shows possible pathway untuk lipid, water dengan glucose? Jawapan awak apa? Saya jawab A, Madam. Yang lain? A juga.
Okay, so jawapan dia A, tak ada masalah lah. So lipids boleh lalu ikut phospholipid bilayer ni, water boleh lalu ikut dua-dua, aquaporin ataupun phospholipid bilayer, tapi glucose hanya boleh lalu ikut protein. Okay. So soalan seterusnya, what is the correct sequence of stages in mitotic cell cycle? C. C. So G1, S phase dengan G2, lepas tu mitosis dengan cytokinesis. So G1 berlaku apa? Buat revision. Sambil buat latihan, make sure awak buat revision. Barulah baloi sikit buat latihan kan. So G1 tu apa? Apa berlaku waktu G1? Tak ingat? Volume dia Volume dia increase, cytoplasm increase, sel tu semakin membesar. Lepas tu berlaku sintesis. Macam Madam pernah cakap, kita baru bina rumah kan. Rumah tu luas lagi. So barulah kita isi barang-barang dia. Organelles baru synthesize. Mitochondria baru synthesize. And then pergi kepada S phase iaitu synthesis phase, kromosom ataupun DNA synthesis yang berlaku DNA replication dekat S phase. G2 disambung balik sebelum G1. Okay, iaitu ditambah lagi bilangan-bilangan organelles apa semua tu. Centrioles pun start to develop dekat S phase kan, tak Madam. And then mitosis ada 4 stages. PMAT lah, prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then cytokinesis. Okay, so soalan nombor 11. The statement describe events during mitotic cell cycle. So chromosome migrate to the opposite poles. Stage apa tu? Anaphase. 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 Chromosome arrange themselves dekat equator of the spindle. Metaphase. 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 Chromosome condense, nuclear membrane disappear. Prophase. Prophase. Centromere divide. Telophase. 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 So susunan yang betul adalah mana? B. So jawab B. B. 3, 2, 4. Patutnya 3, 2, 1, 4 tapi tak ada. Betul? Patutnya 3, 2, 4, 1 tapi tak ada. So 3, 2, 4. Okay. So we statement about nitrogenous base is correct. So ni kita tak tahu macam mana. Purine dengan pyrimidine, nama purine lagi pendek pada pyrimidine, betul tak? Betul? So Madam akan ingat nama panjang sepatutnya double ring tapi dia terbalik kat sini. So dia double ring. Purine yang double ring. Nampak Madam letak 2 kat sini. Okay. Dan biasa susunan kita buat ATCG. Betul tak? Kita sebut ATCG. Kita sebut purine pyrimidine. Betul? Betul. Betul. So Madam akan terus crosskan ke bawah. So A dengan G ni kita crosskan macam ni. A dengan G adalah purine. T dengan C adalah pyrimidine. Dan U agaknya grup mana? U menggantikan apa? U akan menggantikan T kan? So dia mestilah satu grup dengan T. So dia masuk pyrimidine. Tu cara mudah lah nak ingat. So jawapan dia adalah D, uracil adalah pyrimidine dengan single ring structure. Ni tanda dia single. Okay. Jelas? Jelas. Jelas. Okay. So soalan seterusnya, what is the main function of component cell? Jawapan dia adalah A. Semua jawab A ke? Ada masalah? Kalau tak ada masalah, Madam teruskan. Okay, Madam. Okay. So the structure of phospholipid and triglyceride includes the following. Jawapan dia adalah 1 dan 2. Kenapa bukan 3? Kenapa? Kenapa? Kenapa 2? Kenapa Madam cakap 2? Kenapa Madam tak cakap 3? Hydrophobic fatty acid chain, semua lipid salah hydrophobic sebab dia adalah non-polar molecule dan dia insoluble in water. Manakala saturated fatty acid ni applicable hanya untuk triglyceride lah, bukan untuk phospholipid. So jawapan ni adalah 1 and 2. Faham tak ni? Dengar ni? Dengar, Madam. Okay. So soalan ni, the diagram shows molecular structure of peptide. Jawapan awak apa? Saya jawab C. Saya jawab C. Ada tak jawab selain pada C?
Ada? Kalau tak ada, madam skip ni. So basically senang je lah cara nak tengok. Kalau nampak antara contohnya kita compare B dengan C So tengok yang tengah ni. So dekat sini beza dia, dekat tengah ni CH2 kan. Tapi dekat sini COH dengan H. So kat sini kita tengok dia hanyalah ada CH2. So of course B salah. Tengok pula perbandingan antara A, C dengan D untuk yang belakang ni contohnya. So perbezaannya adalah yang D ni tak ada CH3 kat atas. Sedangkan dekat sini ada CH3. So tinggal A dengan C. A dekat sini dia ada repeated CH2 2 kali. Yang sini sekali. So tengok yang atas CH2 ada sekali. So jawapan dia adalah C. Faham? Faham tak ni? Faham madam? Okay, so the diagram shows mitotic cell cycle during which phase is DNA replicated ataupun proses DNA replication. B. B. Mana? D lah. Okay, so yang panjang ni apa? A1 ni? G1. G1. G1 is the longest phase dalam cell cycle. Okay, so electron micrograph. Okay, jawapan dia apa? W ni apa? Centromere. 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 Centriole tu apa? Centriole apa? Yang getian gelendong kan. Spindle fiber. Spindle fiber, yang create spindle fiber kan. So tak ada kaitan lah dalam kromosom ni kan. So kita potong A dengan B. So tinggal C dengan D. Kita tengok pula Y ni apa? Kromosom. Memanglah kromosom. Apa? Y. Dia tunjuk satu part sahaja. Dia tunjuk satu part sahaja. Kromatik. So jawapan dia C lah. Kita potong D. Telomere, pernah dengar telomere? Tapi kalau kita dah cross, kita tahulah yang telomere tu adalah ni. Okay. Which statement about the behavior of chromosome during mitosis is correct? A. Siapa jawab C? Siapa jawab C? Okay. So kita tengok they attach to the top of spindle fiber. Salah kan? A to content them with the nucleus, salah. They condense. So awak tahu dia condense tapi awak tak tahu kenapa dia condense. They replicate. Awak tahu dia replicate tapi tak tahu kenapa dia replicate. Tapi kalau tengok ni, they reach the poles of the cell. Ni proses phase mana? Anaphase. Anaphase. Becomes longer antenna? Ada tak? Bila masa dia jadi longer antenna? Telophase. Telophase. Sebenarnya reach ni telo kan? Anaphase dia split tak silap madam. Dia reach tu waktu kat telophase. Beginning of telophase kalau ingat lagi. After anaphase, they reach the pole of the cell ni dah masuk dalam telophase. So ini pun telophase. Bersambung. Lepas dia reach, dia akan become uncoil dan become longer antenna again. So jawapan dia adalah C. Jelas? Faham? Jelas. Tengok balik nanti. Okay. So what is the smallest unit yang boleh menyebabkan mutation berlaku adalah base. Okay. Lepas base adalah barulah codon. 3 base sama dengan 1 codon. Lepas tu barulah kita tengok codon-codon tu sebagai gene. Okay. So base lah jawapan dia. So which organelles enclose single phospholipid bilayer contain hydrolytic enzyme. So hydrolytic enzyme ada kat mana? Lysosome. Lysosome. Okay. Jelas? Faham? Jelas. Tolong buat revision untuk setiap soalan awak belajar. Belajar pasal lysosome, study pasal lysosome. Tengok soalan pasal behavior of chromosome, study terus pasal kromosom supaya tak bazir masa. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Ada apa soalan tak? Tak ada madam. Okay. Kalau tak ada kelas lain kan? Ada? Ke dah habis lah? Habis dah. Habis Dah. dah. Okay, itu sahaja. Thank you. Thank you, madam. Assalamualaikum. Madam, Yes. Hanif tak dapat masuk, dia pergi klinik. Alright. Okay. Attendance hari ni macam mana madam? Nanti madam
fikirkan. Sebab awak ni kejap split, kejap tak split kelas kan.